Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Baik, saya baru buka pada malam ni untuk kisah 9 suku malam. Selamat datang pada kawan-kawan, tuan-tuan, puan-puan yang hadir bersama kita bersama saya pada malam ni untuk kisah 9 suku malam. Saya nampak Tuan Jurutera Pusaka pun ada, Tuan Bahar. Alhamdulillah. Sebelum kita mula, boleh tak saya nak minta tolong dua perkara. Pertama, minta tolong tuan-tuan komen kat ruangan bawah daripada mana dan clear tak. Contoh kalau daripada Bangi clear. Kalau ada bagi Sendayan clear. Alhamdulillah, itu yang pertama. Yang kedua, tolong rajin-rajinkan tekan butang share. Okey? Satu share satu pahala, insya-Allah. Mungkin kerana dengan asbab kita share tu, kita boleh bantu. Mungkin kat luar sana ada kawan-kawan atau rakan-rakan yang memang tengah tersepit. Memang boleh ambil iktibar daripada kisah 9 suku malam kita. Alright, setiap malam kita di mypusaka.info Isnin hingga Jumaat akan cuba bawakan pada tuan-tuan dan puan-puan. Alhamdulillah, seremban clear Kisah 9 suku malam ni satu perkongsian tak lama, 15 minit. Alhamdulillah, malam ni malam giliran saya. So boleh kita mula kot. Alhamdulillah. Okey, 10 orang boleh mula dah. Itu benchmark saya, alhamdulillah. Terima kasih tuan dari utara, loud and clear. Baik. Tuan-tuan, kita nak mengambil iktibar daripada kisah-kisah yang kita ceritakan. Kadang-kadang tak perlu dalam sesi ni pun. Kalau kita tengok, mungkin benda tu berlaku dalam keluarga kita sendiri, atau mungkin secara tak langsung keluarga kita, mungkin jiran kita, orang kampung kita. Cuma benda tu dia lebih berat kalau kita yang rasa sendirilah. Kalau kita tanyalah, sebab saya memang suka bertanya, terutamanya bila melibatkan adik-beradik bergaduh dalam bab pusaka ni. Soalan yang saya mesti wajib tanya adalah kepada mereka yang mengalami masalah ataupun orang kata kisah pusaka yang tak menyeronokkan ni, pernah terfikir tak bagaimana dulu adik-beradik yang sama-sama membesar, adik-beradik yang kakak, sama-sama kakak bertepuk, bermain, belajar, menangis sama-sama, kalau kena rotan sama-sama dengan ayah kan. Boleh terbayang tak nak bergaduh disebabkan harta bila dah tua ni. So masing-masing secara hampir semuanya akan memberikan jawapan yang memang tak pernah terfikir sama sekali lah untuk berlaku benda macam ni. Apa yang saya nak cuba sampaikan adalah apa saja cerita yang kita dengar tentang pusaka, tentang daripada kisah 9 suku malam yang saya nak ceritakan pada malam ni, ada iktibar yang boleh kita ambil dan jadikan pengajaran. Termasuklah kisah yang saya nak ceritakan pada malam ni, saya ubah sikitlah daripada kisah sebenar supaya watak-watak tu tak terasa lah. Tapi dia daripada kisah sebenar jugalah, sebab saya banyak kisah nak cerita. Bila datang jadual tu kat saya tak tahu nak cerita yang mana. Tapi saya ingat cerita ni adalah cerita yang menjadi punca menolak saya untuk terlibat secara aktif, bukan secara aktif, untuk mendalami ilmu pewarisan, ilmu faraid ni, untuk yang menyebabkan push saya. So saya ingat untuk malam pertama kali saya berkongsi ni, saya suka nak berkisah. Satu kisah pada malam ni tentang yang diceritakan kepada saya tu adalah anak kepada yang membuat perancangan ni lah, perancangan pusaka ni. So satu amalan yang baik dalam budaya masyarakat kita orang Melayu adalah bila dia tahu ada masalah pusaka, dia nak elakkan masalah ni daripada berlaku, ramai antara orang kita ni dia buat siap-siap awal-awal. Dia dah siap pecahkan, namakan rumah ni untuk siapa anak ni, dia dah bagi siap-siap semasa hidup.
itu satu benda yang bagi saya kita kena puji dan kita boleh belajar dekat situ. Cuma ada beberapa perkara yang bagi saya boleh ditambah baik. Sebab yang diceritakan ni kepada anak saya ni, katalah Puan A Puan A ni ada 4 beradik lah. So ayah dia memang dah sebelum meninggal dunia, masa hidup dalam keadaan waras lagi, dah siap-siap bahagikan rumah ni untuk siapa, tanah ni untuk siapa, harta ni untuk siapa, apa semualah. Cuma nak ceritakan, ayah dia ni memang ada satu tanah bendang. Tanah bendang ni tanah lot pertanian lah, besar, tak ingat dalam 2-3 ekar macam tu. Dan cerita ayah dia buat pada tahun 90-an macam tu lah, cerita lama lah. Dan dia tahu apabila ayah dia dah bagi tahu sebelum meninggal. Kisahnya adalah tanah pusaka ni ayah dia nak pecah lot, tapi tak merujuk pada orang yang betul. Dia bila tanya-tanya kat orang kampung kata tanya Mamat Fulan si Fulan ni, dia pandai buat. So ayah dia pun pergi rujuk lah. So apa yang tempat rujukan tu yang si Fulan ni kata betul lah. Kena nak pecah lot ni, nak tukar status tanah ni daripada lot pertanian kepada lot kediaman apa semua, melibatkan kos yang besar, dalam 20 ke 30 ribu macam tu, banyak jugalah pada masa tu minta. Cuma bila si Fulan ni minta dengan ayah dia ni tak ada duit, tak ada cash yang banyak lah pada masa tu untuk buat. So si Fulan ni mencadangkan dia boleh bantu untuk tolong buat, tetapi dia nak upah dalam bentuk, sebab dia ada 4 orang kan, daripada pecah tanah 4, pecah tanah kepada 5. Maksudnya upah dia tu bagi dalam bentuk tanah lah, satu lot tanah untuk dia. So ayah dia pun pada masa tu, ayah dia katalah, ini yang diceritakan dengan melihat kos apa semua, satu lot banglo berbaloi dengan kos apa semua tu, setuju. So bila setuju, berlakulah proses pecah lot tanah tu apa semua dengan sampai selesai lah, sehinggalah ayah ni pun panggillah anak-anak ni untuk bentangkanlah mesyuarat keluarga lah, nak bagi siapa orang kata pesanan tu kan. So kena ingat yang ayah ni, saya lupa nak ceritakan, yang ayah ni sebenarnya dia seorang yang kerja kampung. Kerja kampung ni maksudnya dia banyak buka tanah buat pertanian. Yang tadi tu tanah bendang, ada tanah kebun. Cuma rezekinya tanah tempat kampung dia orang duduk ni nak naik jadi bandar, bukan jadi bandar, jadi pekan, sebab dia jalan besar menuju ke bandar. So kat situ ada pembangunan lah. So macam tanah kebun tu ayah dia pun dah buat rumah sewa, lot sewa. Yang itu dah senang lah, sebab ada 4 biji rumah sewa, seorang satu anak dapat. Yang rumah kampung duduk sekarang ni bagi pada mak. Cuma problem dia kat tanah tadi. So bila dah bahagi pada tanah tadi tu, si anak ni perasan satu benda dalam lot tanah tu, satu benda yang macam tak sedap dipandang mata lah. Sebab memang betul 5 lot tanah yang dibahagikan, cuma satu lot yang diambil upah tu adalah lot yang paling besar dan lot yang paling cantik, paling strategik, paling dekat dengan jalan. So dia menutupi tanah-tanah lot anak-anak yang di belakang ni. So anak-anak ni jadi macam spark kat situ lah. Kenapa ayah buat tak bagi tahu kita? Padahal sebab anak-anak dia pun kategori berpendidikan jugalah, kerja kat bandar, kaki tangan awam, yang mana kalau suruh anak buat pun anak boleh buat lah, senang cerita, mudah aja. Cuma ayah ni pun dia ada alasan tersendiri lah. Dia tak nak bias terhadap anak-anak, dia nak buat senyap-senyap supaya apa yang dia buat ni anak-anak terima. Macam tu lah. Saya tak nak tengok dari sudut ayah buat tanpa perbincangan ataupun anak-anak apa semua ni. Cuma kita nampak kat situ dia macam orang akan ambil kesempatan lah. Yang saya nampak kat situ, orang ambil kesempatan terhadap kita yang tak tahu ataupun buat tindakan yang tak betul ni. So kisah saya sebenarnya simple je pada malam ni. Cuma yang itulah yang saya nak tarik tuan-tuan untuk ambil iktibar daripada kisah yang saya jumpa melalui saya punya perundingan dengan klien ni.
uh, untuk buat satu perkara tu kita sebaiknya rujuk pada pihak yang berautoriti lah, especially kalau melibatkan pusaka. Kita ada public trustee amanah raya, ataupun boleh rujuk dengan My Pusaka, wakil kepada private trustee. Ataupun ialah kalau berkaitan dengan tanah ni boleh je pergi terus kepada pejabat tanah. Cuma yang diceritakan pada masa tu pejabat tanah ni lambat proses apa semualah, ayah dia malas, sebab tu nak macam orang kata sekarang panggil runner, panggil third party yang tolong uruskan. So tak apalah, kat situ ayah dia pun belajar lah. Ayah dia pun memang dah redha. Cuma point dia adalah benda tu dia tak tahu ataupun tak ada ilmu. Sebab tu saya namakan pada malam ni perit menanggung bodoh. Bodoh tu minta maaf lah, memang kasar sikit bunyi dia, tapi maksud bodoh tu merujuk kepada satu benda yang kita tak tahu. Orang akan mudah ambil kesempatan lah. So nak tak nak, iktibar yang kedua selain pada rujuk pada badan yang berautoriti ataupun orang yang tahu, kita sendirilah, tuan-tuan perempuan kat luar sana sendiri kena ambil inisiatif untuk tambah ilmu, sama ada terutamanya dalam bidang pengurusan harta dalam Islam ni lah. Sebab dia bukan cerita pasal faraid semata-mata. Memang faraid itu datang formula yang jelas, hukum yang cantik Allah susun. Cuma ada ilmu dari segi pentadbiran. Memang kita tak tahu nak buat semua benda yang jarang-jarang berlaku, tapi jangan kita rasa pandai. Tak semua benda kita tahu buat. Jangan kita rasa pandai, dan bila rasa pandai itulah yang akan terbit perangai memandai-mandai. So dekat situ dia akan banyak boleh mewujudkan lebih banyak masalah lah. Sebab, dan saya terus terang lah, saya pun dah beberapa tahun dalam bidang ni. Bila kita semakin belajar ni, benda tu dia jadi bukan makin senang, makin susah. Sebab saya suka memetik lah kata-kata Imam Syafi'i, siapa yang nakkan dunia perlukan pada ilmu, dan siapa yang nakkan akhirat perlukan pada ilmu. Wa man aradahuma, nak kedua-duanya dunia dan akhirat ni perlu juga pada ilmu, termasuklah dalam perancangan dan pengurusan harta kita. Dan tajuk ni pun saya petik daripada kata Imam Syafi'i jugalah. Siapa yang tak, sebenarnya nak belajar ni bukan senang. Pertama kita kena belajar bab urusan harta ni, kita kena belajar, tapi pada masa yang sama kena make sure waris-waris, anak-anak, keluarga kita pun ada ilmu yang sama, fahaman yang sama. Sebab kadang-kadang ilmu yang jumpa orang tak betul ni, ilmu dia salah. Yang itu yang kena hati-hati. Sebab memang susah, tapi kalau kita tak boleh tahan susah dan lelah menuntut ilmu, so kena tahan lah. Macam klien saya tadi tu, berputih mata je lah tengok tanah dia hilang, ataupun orang kata perit menanggung bodoh, itulah orang kata. So dekat situ itu yang kedua. Dan yang ketiga, saya rasa yang positifnya yang saya boleh ambil dan saya kongsikan pada tuan-tuan pada malam ni adalah, jadilah macam ayah ni, yang memang dia punya intention tu dah betul dah, cuma perlu dicantikkan sikit lah tentang tanah ni. Apa yang dia dah buat ni cantik, rancang awal. Dia jangan jadi macam kes-kes yang viral sebelum ni. Konon nak rancang awal, rumah tukar nama anak buang mak terus bila dapat rumah. Dia ada langkah-langkah dan step-step yang kita boleh ambil untuk nak tutup risiko-risiko tu, jika kita rujuk pada orang yang betul, insya-Allah. That's why bagi saya ialah ayah pada klien saya ni, dia dah buat satu tindakan yang cantik dan mudah, dan memang terbukti pun bila kematian si ayah tadi. Alhamdulillah adik-beradik lah, terutamanya mak yang ditinggalkan, adik-beradik yang menerima harta ni, alhamdulillah tak ada lah kes bermasam muka, tak ada lah kes berebut tanah, sebab semua dah jelas dan hak dan redha dengan bahagian masing-masing. Yang itu saya rasa ialah rancang kita punya pewarisan ni seawal mungkin. Sebab bagi kita orang Islam, syarat untuk mati itu bukan tua lah. Syarat untuk mati itu bukan tua. Walaupun kebanyakan orang muda akan cakap, saya tak ada harta lagi, banyak hutang. Hutang itulah yang perlu diuruskan sebenarnya kalau meninggal dunia. Sebab kadang-kadang banyak kes kita jumpa, bila dah agih-agih faraid, tiba-tiba dapat surat hutang, dan waris-waris tak nak tanggungjawab terhadap hutang yang si mati ni. Masing-masing dah dapat bahagian. Hutang ni siapa nak bayar, nak guna duit mana?
So banyak perkara, tapi untuk malam ni insya-Allah saya ingat alhamdulillah kawan-kawan pun dah boleh faham lah tuan-tuan boleh faham cerita pada malam ni clear and straightforward. Okay, alhamdulillah. Orang Melaka memang macam ni lah, kadang-kadang dia kena kasar dia tu. Saya minta maaf kalau ada terlanjur kata-kata mengguris, ataupun mungkin yang saya kisahkan ni ada di sini pada malam ni. InsyaAllah kita ambil yang positif saja malam ni. Saya nak buat, orang kata, terima kasih kepada semua yang hadir pada malam ni. Baik, sehingga setakat itu saja untuk malam ni. InsyaAllah kita berjumpa pada lain masa. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.